Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya sahabat-sahabat di PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, yang mana hari ini kita bertemu dalam menyambung perbahasan kita terhadap kitab Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Dan sayugia diingatkan kepada seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kebanyakan manusia, mengajak kita memperteguhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan-sambutan serta majlis-majlis tertentu. Tapi kita sebagai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kecintaan para sahabat dan para ulama, kita senantiasa berusaha untuk menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnahnya, iaitu dengan cara kita memperkenalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan kepada masyarakat amalan-amalan yang disangka sebagai sunnah tetapi tidak pernah disandarkan oleh Nabi sallallahu, tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru inilah bentuk kecintaan yang benar. Benar kerana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dizahirkan secara ittiba', iaitu semakin tinggi kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makinlah tinggi tahap ikut dia, tahu menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan dia. Dan perkara ini tidak akan berlaku dengan sekadar dakwaan sahaja. Orang yang kata dia cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi, tapi dia tak belajar tentang kehidupan Nabi, amalan Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia hanya mengikut dalam sangkaan sahaja. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berusaha. Bukanlah nak kata yang paling sempurna tu kita tidak, tapi kita berusaha, berikhtiar dengan cara kita membaca sunnah-sunnah Nabi dan sebarkan ke dalam masyarakat sebagai satu bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita kepada Nabi bukanlah sekadar pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ialah satu bulan yang diingati sebagai bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kecintaan terhadap Nabi, sunnah baginda, amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah berpanjangan sepanjang tahun. Dan mudah-mudahan Allah berkati kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, menyambung bicara kita dalam sunnah Nabi sehari-hari, kita berakhir pada waktu selepas zuhur baru ni. Sunnah-sunnah mengikut waktu. Dan kita nak sambung sunnah-sunnah mengikut waktu, iaitulah waktu kelima, waktu asar. Waktu asar. Baik, apakah sebelum salat asar disunnahkan melakukan salat sunat? Jadi persoalan pertama, bila masuk waktu asar, ada ke tidak salat sunat qabliyah asar? Baik, telah lalu perbahasan tentang sunnah-sunnah rawatib, dan tidak ada salat sunat rawatib sebelum asar. Itu jelas. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Baik, rawatib tak ada,
Tapi ada satu riwayat kata Allah merahmati, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi perbahasannya, ada ke tidak salat sunat 4 rakaat sebelum asar, ataupun bila dilakukan, apakah dia termasuk rawatib ataupun tidak? Jawapan dia baik. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Muslim, dari datuknya Muslim bin Mihran, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini berpaksi pada Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran bin Al-Muthanna, dan dia seorang perawi yang berstatus lemah. Okey. Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Mizan, dia berkata, Al-Fallas berkata, meriwayatkan darinya Abu Daud At-Tayalisi hadis-hadis mungkar. Siapa dia? Ni Muhammad bin Ibrahim ni. Abu Zur'ah berkata tentangnya wahin, yakni orang ni sering buat kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Siapa dia ni? Ni Muhammad bin Ibrahim. Dan Ibnu Mahdi menganggapnya lemah, dhaif. Ibnul Qayyim rahimahullah pula berkata, para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini. Ibnu Hibban menilainya sebagai sahih, sementara yang lain menilainya hadis ini cacat. Ibnu Abi Hatim berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku bertanya kepada Abdul Walid At-Tayalisi tentang hadis Muhammad bin Muslim bin Al-Muthanna dari ayahnya, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dia berkata, tinggalkan hadis ini. Aku berkata, sesungguhnya Abu Daud meriwayatkannya. Abu Walid berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mengingat dari Nabi 10 rakaat dalam satu hari, satu malam. Jika ini termasuk, maka ia akan memasukkannya. Ayahku berkata, ia berkata, aku mengingat 12 rakaat. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, adapun sebelum asar, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa Nabi SAW salat sebelum asar, melainkan padanya ada kedhaifan atau kesalahan. Jadi Syekhul Islam kata, bab salat qabliyah zuhur asar ni, dia kata yang ada riwayat mesti ada dhaif ataupun salah. Dengan demikian, yang benar wallahu a'lam, penulis kita ni buat satu kesimpulan adalah tidak disunnahkan untuk melakukan sunnah tertentu sebelum asar. Masalah ini dibiarkan secara mutlak. Artinya, siapa yang inginkan salat 2 rakaat atau lebih, tidak ada apa-apa dan termasuk salat sunat mutlak. Sebagaimana dia dipersilakan untuk salat pada waktu-waktu selainnya kecuali pada waktu terlarang salat. Adapun sebagai salat khas sebelum asar, qabliyah asar, jawapannya tidak ada. So sebetulah dia ambil riwayat-riwayat hadis ni, nak kata ada tak satu salat khusus dinamakan qabliyah asar? Jawapannya tak ada. Tapi kalau seorang tu nak salat sebelum asar 2 rakaat ke 4 rakaat ke secara sunnah mutlak, maka dibolehkan. Baik, tu kesimpulanlah. Setelah tu kita pun salat asar, hak wajib. Lepas habis salat asar, kita pun zikir selepas salat. Lepas habis zikir selepas salat, kita nak buat apa? Zikir pagi dan petang. Zikir petang lah. Zikir petang. Kita buat zikir petang. Baik, bila dimulai waktu zikir pagi dan petang ni? Ini perbahasan dia. Kita ada zikir pagi petang. Bila waktu mula dia? Waktu zikir pagi dimulai dari sejak terbit fajar sadiq, iaitu waktu salat fajar. Jika seorang muazzin telah mengumandangkan azan subuh, maka itulah permulaan zikir pagi. Ini adalah pendapat majoriti ulama.
Ada juga yang mengatakan bahawa permulaannya adalah tengah malam terakhir. Yang benar adalah pendapat majoriti ulama, iaitu terbit fajar. Akan datang dalil-dalilnya dalam perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Okay, jadi secara umum solat apa tu zikir qabliyah, zikir pagi ni, bila bermula zikir pagi ni ialah bermula zikir pagi ni pada selepas terbit fajar. Lepas terbit fajar tu dah boleh zikir pagi. Waktu zikir pagi dan petang, baik permulaan atau akhirnya, di antara permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Kerana tidak ada dalil tegas dalam penentuan waktunya, maka para ulama juga berbeza pendapat soal bila akhir waktu zikir pagi. Tadi waktu zikir mula lepas fajar. Majoriti ulama kata masuk je fajar boleh zikir pagi. Maknanya selepas subuh dah boleh baca ya. Baik. Sekarang ni akhir dia bila pula? Sama juga, tidak ada waktu yang ditetapkan. Cuma pandangan ulama dalam masalah ini melihat kepada ijtihad dan hujah yang ada pada mereka, diperbahaskan. Ada yang kata sampai terbit matahari. Maknanya lepas subuh dia baca sehinggalah terbit matahari, berakhirlah waktu zikir pagi. Ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Waktu dia pendek saja. Dalam Kalimut Thayyib, dan juga muridnya Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Sayyib. Ada yang juga kata sampai terbenam matahari. Ini paling panjang. Maknanya zikir pagi ni baca zikir siang. Daripada bermula terbit fajar sampai terbenam matahari boleh baca zikir ni. Ini pendapat Ibnul Jazari dan juga Asy-Syaukani rahimahullah. Pendapat yang ketiga yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, kata dia, pendapat pertama, waktu zikir pagi berakhir dengan terbit matahari. Akan tetapi dia sebut kalau tak baca terlepas, boleh saja baca selepas daripada terbit matahari. Khususnya kerana ada uzur, kerana waktu setelah terbit matahari masih disebut sebagai waktu pagi, dan kerana dengan waktu itu didapatkan keutamaan zikir dan keberkatan, ini lebih utama dari meninggalkannya. Jadi dua pandangan, satu zikir siang, satu zikir pagi. Yang paling kuat zikir pagi. Zikir pagi sampai terbit matahari. Tapi ini kan sebagai waktu paling afdal. Kalau terlepas boleh dah dia nak baca lagi lepas daripada tu? Jawapan dia boleh. Kerana tidak ada nas yang khusus konkret daripada Nabi, ini start mula, ini start akhir, ini waktu akhir, tak ada. Yang kita baca cuma memandangkan dia adalah zikir pagi, sebahagian ulama, jadi sebab masa pagi tu macam mana, dan ada yang kata ada keutamaan waktu sebelum daripada terbit matahari. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim meletakkan keutamaan zikir pagi selepas subuh, sehingga terbit matahari. Tapi kalau ada keuzuran, dia terlepas, termis, terlupa dan nak baca lepas daripada tu, dibenarkan. Okey. Waktu zikir petang pula, para ulama berselisih pendapat dari permulaan zikir dan akhirnya. Ada yang kata dari zawal, gelincir matahari, zuhur dah boleh baca dah, sampai terbenam matahari dan awal malam. Ini pendapat yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Lajnah fatwa kerajaan Arab Saudi, dia kata zikir petang ni bermula gelincir matahari belah petang sampailah terbenam matahari, dan sedikit daripada awal malam. Ada yang mengatakan setelah asar sampai terbenam matahari. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim rahimahullah. Dan ini pula zahir perkataan An-Nawawi, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Ada yang mengatakan setelah terbenam matahari sampai terbit fajar. Menurut sebahagian mereka, seperti Ibnul Jazari dan Asy-Syaukani. Ada yang kata zikir petang ni terbenam matahari, maknanya hak yang Ibnul Jazari Asy-Syaukani ni, dia ambil pandangan zikir siang dan zikir malam. Zikir pagi petang ni pada dia, pagi tu siang, petang tu adalah malam. Jadi dia meletakkan daripada terbit fajar sampai terbenam matahari, bermula terbenam matahari sampailah fajar balik. Jadi ada dua circle,
dua sekat atau dua cycle yang kitaran zikir siang dan juga malam. Ibnu Pandangan Ibnul Jazari dan juga Al-Imam Syaukani. Ada yang mengatakan sampai sepertiga malam terakhir. Ada juga yang mengatakan sampai tengah malam. Sebagaimana yang dipilih oleh penulis Al-Qamus Al-Muhit. Dan di antara mereka ada juga yang tidak menetapkan waktu akhirnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Pendapat yang lebih kuat adalah dimulai selepas asar sehingga terbenam matahari. Akan tetapi sebagaimana dalam zikir pagi, tidak ada yang tidak apa-apa juga diucapkan setelah terbenam matahari, khususnya jika ada uzur, kerana waktu setelah terbenam matahari juga disebut petang, dan kerana pada waktu masih boleh didapatkan keutamaan zikir dan keberkatan, ini lebih baik dari meninggalkannya. So kalau kita kumpulkan dua pandangan, saya suka untuk kumpulkan, kita baca macam ni. Sebaik-baik waktu zikir pagi dan petang, zikir pagi setelah fajar sampai terbit matahari. Namun ada pandangan yang membenarkan dia daripada fajar sampai terbenam matahari. Maka kita katakan itu yang terbaik awal pagi. Kalau tak mampu atau lepas ada keuzuran, bacalah sampai bila-bila waktu siang hari. Kemudian bermula zikir petang lepas asar sebelum terbenam matahari. Tapi kalau siapa yang miss waktu tu ada keuzuran, bacalah ambil pandangan yang kedua, iaitulah pandangan baca di malam hari atau di siang malam. Maknanya pada terbenam matahari atau terbenam matahari sampailah terbitnya fajar. So ada dua pandangan, bila kita gabungkan kita kata yang ni yang umum, yang tu yang khusus, yang afdal. Itulah yang terbaik mudah-mudahannya. Wallahu taala alam. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, fasal pertama dalam masalah zikir pagi dan petang, keduanya adalah antara waktu subuh dan terbit matahari dan waktu asar dan terbenam matahari. Hujah dia apa dia? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang hari. Al-asil, kata Al-Jauhari, adalah waktu al-asil, waktu bukratan wa asila. Tu asila. Asil, kata Al-Jauhari, adalah waktu setelah asar sampai maghrib. Jadi berdasarkan Allah Ta'ala kata wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukratan ni pagi, awal pagi. Wa asila ni petang sampai setelah asar sampai maghrib. Berdasarkan perkataan inilah Ibnul Qayyim mengatakan bahawa pada ayat ni surah apa ni? Surah yang ke-33, lupa nama surah ni. Dia apa? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Okey. Wasabbihuhu bukratan wa asila, ada padanya perintah zikir pagi dan juga petang. Ada perintah zikir pagi dan juga petang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bukrah awal pagi, asila ni lewat petang, makna lewat petang. Jadi berdasarkan ayat ni Ibnul Qayyim berpandangan sebaik-baik atau waktu zikir pagi dan petang ialah di awal pagi dan setelah asar sampai terbenam matahari. Yang kedua, dia sebut juga Allah Ta'ala berfirman wasabbih bil ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu pada pagi dan petang hari. Al-ibkar ialah awal hari, yakni siang. Ashyi adalah awal akhir hari petang. Jadi bertasbihlah kepada Allah pada petang dan juga awal pagi. Berdasarkan perkataan ini
Ibnul Qayyim kata zikir petang di akhir sebelum terbenam matahari. Dalam firman Allah yang lain, Allah Ta'ala kata wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Okay, bila dah kata ayat macam ni, jelas kepada kita bahawa Allah Ta'ala suruh zikir kepada dia sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari. Ini menunjukkan zikir pagi dan petang berada pada waktu itu. Inilah penafsiran dari apa yang terdapat di dalam hadis-hadis seperti barang siapa yang mengucapkan ini dan itu pada pagi dan petang hari, bermaksud adalah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, kerana waktu zikir-zikir ini adalah setelah subuh dan setelah asar. Guru kami Ibnu Uthaymin rahimahullah berkata, kapankah zikir, waktu zikir petang? Bila waktu yang paling utama? Adakah boleh diqada jika terlewat? Jawapannya alhamdulillah. Waktu petang ada keluasan. Dari setelah solat asar sampailah solat isyak disebut petang. Baik berzikir pada waktu awalnya atau waktu akhirnya tidak ada apa-apa. Kecuali jika ada pengkhususan untuk dibaca pada malam hari seperti ayat kursi. Maka yang dikhususkan dengan waktu malam dibaca pada waktu malam. Yang dikhususkan dengan waktu siang dibaca pada waktu siang. Adapun mengqadanya jika engkau lupa, dia kata aku harap hal itu boleh mendatangkan pahala. Jadi kata dia, bacalah zikir pagi siang, waktu siang, zikir malam, waktu malam. Adapun kalau terlupa dia nak qada, mudah-mudahan mendatangkan pahala. Jadi lepas asar tak banyak tapi penting sebab dia adalah sebelum terbenamnya matahari. Waktu itu adalah waktu zikir yang baik. Sehingga kalau kita kata hari Jumaat, dalam hari Jumaat adalah hari ada satu waktu doa mustajab pada hari Jumaat. Maka sebahagian daripada ulama berpendapat berdasarkan ada satu riwayat hadis, Nabi suruh cari sebelum terbenamnya atau sebelum terbenamnya matahari, selepas asar. Jadi kalau seorang nak berdoa pada hari Jumaat, dia doa selepas asar sebelum terbenamnya matahari. Jadi ini antara faktor yang menampakkan bahawa zikir waktu petang ni adalah sesuatu yang besar peranannya dalam kehidupan kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu waktulah yang penting kita pula jangan duk lupa lah. Allahul musta'an. Bab tu saya pun kadang-kadang ada juga waktu kita lupa, waktu kita sibuk. Tu kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk berzikir pagi dan juga petang. Kalau termis waktu dia, bacalah. Walaupun selepas maghrib boleh baca. Mudah-mudahan daripada tak baca langsung, baik baca. Kemudian ada pandangan yang membenarkan kita baca lepas daripada itu. Walaupun yang lebih kuat adalah waktu afdal selepas subuh sebelum terbit matahari, selepas asar sebelum terbenam matahari, itu yang afdal lah kita kata. Pandangan yang paling kuat. Tapi tidak menafikan. Kalau orang tu tiba-tiba terlepas, termis, jadi nak baca juga, kita kata itu lebih baik daripada dia meninggalkan secara keseluruhannya. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Habis waktu selepas asar kita pergi kepada waktu yang seterusnya. Sunnah apa lagi kita nak buat lepas masuk maghrib? Lepas asar tadi duk tunggu sampailah Allahu Akbar, masuklah maghrib. Bila masuk maghrib, apa benda pula yang kita nak buat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Of course lah kita nak baca doa lepas azan, jawab azan dan sebagainya, lepas tu nak pergi solat maghrib secara berjemaah di masjid dan sebagainya. Yang tu tak apa. Okey, itu dah maklum. Ada lagi tak yang mungkin kita termis terlepas pandang? Baik. Dalam pada waktu ini ada beberapa permasalahan. Waktu bila ni? Waktu maghrib. Pertama, disunnahkan menahan anak-anak keluar dari rumah pada awal waktu maghrib. Ini sunnah ni. Maghrib masuk dalam. Orang zaman dulu jaga ni. Nah. Orang zaman sekarang ni duk healing sampai tak balik ni. Healing sampai tengah malam sampai tak balik ni. Siap buat lagu lah. Aku healing sampai ke pagi. Tak balik, dia kata tak balik. Ada pula tak. Zaman kita ni pelik.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada asalnya waktu maghrib ni anak-anak hok main luar tu masuk dalam. Yang kedua, disunnahkan tutup pintu pada awal maghrib dan menyebut nama Allah. Tutup bismillah, sebut nama Allah bismillah, 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 tutup tingkap kita. Tutup tingkap, tutup pintu. Nah, dua hal ini bertujuan menjaga kita dari syaitan dan juga jin. Menahan anak-anak agar tidak keluar rumah pada awal waktu maghrib akan menjaga mereka dari syaitan-syaitan yang berkeliaran pada waktu tersebut. Anak-anak ni takut dia ganggu. Orang tua pun jangan keluar sangat lah waktu maghrib ni. Nah, kalau pergi solat maghrib tak apa. Ni, pergi kuliah tak apa. Jangan duduk maghrib ni duduk mana? Duduk lepok je ke tepi-tepi jalan, dekat kedai mamak. Orang dah azan maghrib dah. Aduh, naik. Maghrib tu dielakkanlah kita. Maghrib tu jangan duduk main keluar dari awal rumah. Keluar daripada rumah, melainkan untuk kita pergi solat berjamaah, kita untuk solat majlis ilmu, duk berlepok bermenja-menja ke waktu, tak payahlah. Okey, berapa banyak anak atau rumah yang dikuasai syaitan pada waktu ini sementara penghuninya tidak menyedarinya. Sungguh besar perhatian Islam kepada anak-anak dan rumah-rumah kita. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam mulai datang atau datang waktu petang kepada kalian, maka tahanlah anak-anak kalian, kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu. Jika sesaat waktu malam sudah berlalu, maka biarkanlah, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Nabi pesan. Jadi kalau lepas tengah malam nak keluar balik tu tak apa. Tapi maghrib khususnya waktu tu syaitan mula berkeliaran. Waktu malam pun dia pun keluar. Kita pun mulalah cerita mistik-mistik macam-macam waktu malam. Dia sebenarnya memang syaitan dia berkeliaran waktu malam. Waktu dia keluar bila? Maghrib. So kita ni kalau boleh, anak-anak kecil-kecil dan sebagainya, panggil masuk dalam rumah, masuk dalam maghrib ni kita panggil. Biarlah waktu maghrib tu azan dikumandangkan atau waktu awal maghrib tu dia boleh solat maghrib di rumah. Kalau dia solat maghrib berjamaah pun tak apa. Sekurang-kurangnya dia keluar untuk solat maghrib. Ataupun untuk bermain, ada pun untuk bermain-main pergi ke sana ke sini, gelak ketawa dan sebagainya, itu sangat-sangat tidak digalakkan. Kerana pada waktu itu, waktu maghrib, syaitan mula keluar berkeliaran. Jadi Nabi panggil anak-anak masuk rumah, pintu tutup. Sebut nama Allah waktu tutup pintu. Dalam riwayat Imam Muslim, janganlah kalian melepaskan haiwan-haiwan ternak kalian dan anak-anak kalian jika matahari telah terbenam sampai kegelapan isyak. Kerana syaitan-syaitan berkeliaran jika matahari telah tenggelam sehingga sampai hilang fahmatu isyak. Fahmatu isyak. Jadi fahmatu isyak ni matahari tenggelam sampai hilangnya kemerahan di ufuk tu, merah. Sampailah masuk waktu isyak tu hilanglah merah, gelap gelita. Waktu tu baru boleh keluar. Dan kita pun kalau contoh lah, siapa yang keluar maghrib tu masuk masjid, janganlah duduk keluar berkeliaran, duduk sampai waktu isyak. Kadang-kadang ada kuliah, duduk situ sampailah habis isyak barulah kita balik. Waktu tu sangat berharga, sangat bernilai untuk kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada gangguan syaitan. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksud tahanlah anak-anak kalian adalah jangan dibiarkan mereka keluar rumah pada waktu itu. Sabda Nabi, sesungguhnya syaitan berkeliaran, maksudnya adalah jenis syaitan. Artinya dikhawatirkan anak-anak pada waktu itu terkena gangguan syaitan kerana banyaknya mereka pada saat itu. Wallahu ta'ala alam. Dan makna atau maksud baginda, jangan kalian melepaskan fawashi binatang ternak kalian dan anak-anak kalian jika matahari telah terbenam sampai hilangnya kegelapan isyak,
kerana syaitan berkeliaran jika matahari telah tenggelam sampai hilang fahmatu isya. Ahli bahasa berkata fawashi adalah harta yang dapat berkeliaran seperti unta, kambing dan seluruh haiwan ternak. Ini adalah bentuk jamak dari fashiyah. Kerana ia berkeliaran di bumi. Erti fahmatu isya adalah kegelapan dan hitamnya waktu isya. Sebahagian mereka menafsirkan datangnya waktu isya dan saat kegelapan mulai datang. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Nihayatul Gharib, ia berkata kegelapan antara salat isya, salat maghrib dan isya disebut sebagai al-fahmatu, dan kegelapan antara waktu isya dan waktu fajar disebut sebagai al-asah. As-asah. Setelah berlalu waktu masuknya malam, tidak ada apa-apa membiarkan anak-anak keluar malam. Bila akhir sampai isyak nak keluar balik bolehlah. Tapi anak-anak ni jangan digalak dia keluar sangatlah sampai tengah malam. Biar dia tidak awal. Kita pun orang tua lagu tu jugalah. Maka difahami dari hal ini bahawa syaitan-syaitan setelah waktu ini telah mendapat tempat untuk mereka. Jadi lepas daripada habis waktu isyak tu, kira syaitan duduk tempat masing-masing dah. Dia duduk tempat dia, siapa ada tempat dia. Kalau rumah mana yang dia dah masuk, dia masuk dah. Makanan mana yang dia nak makan, dia dah jumpa makanan dia, habis waktu isyak habis. Jadi siapa-siapa yang belum lagi, syaitan masuk pada lepas daripada tu, mudah-mudahan dia terjaga dah lah daripada gangguan. Okey? Sebab bila dah habis waktu isyak, habislah waktu tempoh syaitan duduk berkeliaran dan dia dah dapat tempat dia dah. Hikmah berkeliarannya syaitan pada waktu ini bukan pada waktu siang hari adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar rahimahullah, kerana pada malam hari mereka lebih berleluasa bergerak dibandingkan siang hari, kerana kegelapan lebih mendatangkan kekuatan bagi para syaitan dari selainnya. Begitu juga setiap kehitaman. Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terdapat perintah untuk menutup pintu-pintu rumah pada malam hari. Ia adalah sunnah yang diperintahkan. Tutup pintu, tutup rumah pintu. Tingkap tutup, pintu tingkap tutup, semua mana pintu tu tutup. Dan ini sunnah bila kita buat. Ni kata sunnah sehari-hari ni. Benda yang kita tak nampak ni. Padahal tutup pintu je. Orang kita dah buat seumur dah. Cuma kita tak rasa dia sunnah. Kalalah waktu kita tutup tingkap, kita kata bismillah, tutup bismillah, tutup lagi bismillah, tutup pintu lagi bismillah. Dapatlah kita anggap dia satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi, dan kita baca mendatangkan pahala untuk kita, dan mudah-mudahan dapat juga pahala kepada orang-orang yang ada berkaitan dengan kita. Jadi kita amalkan sunnah Nabi, kita ajarkan kepada orang lain. Bismillah, bismillah, ringan. Sunnah ni tinggal nak buat je. Kadang-kadang benda tu ringan sangat. Baik. Ini adalah sunnah yang diperintahkan sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia untuk menjaga daripada manusia, syaitan-syaitan manusia dan jin. Allah ajar tu pun supaya manusia ni boleh elok daripada syaitan, manusia dan syaitan juga jin. Adapun sabda baginda, sesungguhnya syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup dan wadah yang tertutup. Ini adalah pemberitahuan tentangnya dan tentang nikmat Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya dari kalangan manusia. Iaitu jika syaitan tidak diberi kekuatan untuk membuka pintu ataupun bekas, maka ia tidak akan mampu melakukannya. Walaupun dia diberi kekuatan yang lebih besar daripada itu, iaitu menembus dan masuk ke dalam dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, disunnahkan pada waktu malam untuk menutup wadah walaupun hanya dengan sebuah ranting. Jadi bekas makanan, kalau kita ada kat rumah kita ni bekas macam gelas macam ni. Ambil satu ranting letak. Kalau kita tak ada tutup macam ni, sebaik-baiknya masuk rumah, kalau malam hari tutup bekas kita. Ada penutup, tutup bekas. Tutup rumah-rumah. Kalau tak ada makanan, kalau tak ada tutup, gelas kita tak ada tutup kan. Dia dah luar. Apa kita buat? Ambil satu besi, sudu pun tak apa. Sudu letak atas tu. Melentang macam tu. Letak.
Sebab dia termasuk daripada menutup, menjaga bekas makan minum daripada gangguan syaitan. Kalau tidak, dia dok ganggu juga. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda ni kita ambil peringatan. Baik. Jadi kalau pun sekadar satu ranting, sunnah. Kalau kita ada tudung saji kat rumah, alhamdulillah, makanan kita tutup. Masuk maghrib tadi, tutup pintu. Sambung bekas-bekas makanan, suruh tutup. Jadi kalau ada gelas yang terbuka, tutup. Ambil piring, letak atas dia, tutup. Tak ada piring, ambil sudu, letak atas dia. Tak ada sudu, ambillah apa-apa, letak atas dia secara perintah. Jadi dia dikira sebagai menutup bekas makanan dan dia boleh mengelak daripada gangguan syaitan. Dan sambil tutup tu, menutup tempat minum dan pintu sambil menyebut nama Allah dalam 3 hal itu. Apa dia? Menutup bekas, menutup tempat minum dan menutup pintu. 3 tadi tutup sambil menahan anak-anak haiwan ternak pada waktu awal malam. Pada awal waktu malam juga memadamkan pelita saat hendak tidur. Tidur pun tutup pelita. Ini sunnah. Jangan tidur dalam keadaan pelita terbuka, nyala. Itu bahaya. Boleh mendatangkan kebakaran andai dia tak sedar. Menahan anak-anak dan menutup pintu pada awal waktu maghrib. Hukumnya sunnah. Jadi masuk jam maghrib, panggil anak-anak, tutup pintu. Sunnah. Kita buat macam tu dapat pahala. Pasal apa? Ada arahan daripada Nabi SAW. Baik, sunnah yang ketiga. Sunnah yang pertama tadi, panggil anak masuk rumah. Sunnah yang kedua, tutup pintu dan tingkap. Sunnah yang ketiga, masuk waktu maghrib ni, boleh solat sunat qabliyah maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah sebelum salat maghrib. Pada kali yang ketiga, baginda berkata bagi yang ingin salat. Maknanya tidaklah ditekankan, tapi kalau nak salat boleh. Berbeza dengan salat asar yang tidak ada langsung perintah untuk itu. Kalau ada pun dhaif ataupun lemah. Jadi sampai yang solat qabliyah maghrib, Nabi kata solatlah apa, tapi yang ketiga Nabi kata bagi siapa yang ingin, siapa yang nak. Kerana baginda tidak suka solat tersebut dijadikan rawatib. Rawatib ini kebiasaan rutin. Juga hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku sungguh melihat para sahabat senior bersegera menuju tiang-tiang pada waktu maghrib. Dari Anas bin Malik rahimahullah atau radhiyallahu anhu, dia berkata, saat kami di Madinah, jika muazzin telah selesai mengumandangkan azan untuk salat maghrib, mereka bersegera menuju tiang-tiang. Lalu mereka salat 2 rakaat, sehingga orang pendatang yang masuk menyangka bahawa salat telah dilaksanakan kerana banyaknya orang yang mengerjakan salat tersebut. Maksud bersegera menuju tiang-tiang adalah untuk menjadikan tiang-tiang itu sebagai sutrah. Maka dalam hadis ini juga terdapat penjelasan bahawa mereka senantiasa menghadap sutrah ketika salat. Jadi berdasarkan riwayat ni, sahabat-sahabat bila masuk waktu maghrib berebut pergi cari tiang untuk jadikan sutrah salat. Untuk jadikan sutrah salat. Jadi kita pun kalau boleh amalkan yang tu. Masuk maghrib, cepat-cepat pergi masjid, panggil anak, tutup pintu, pergi masjid, salat sunat qabliyah maghrib bagi yang sempat. Yang tak sempat, tak apalah, nak macam mana. Qadha, lepas tu ada ba'diyah maghrib pula ada. Dah baik. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Pada kali yang ketiga, baginda kata bagi siapa yang ingin. Baginda khawatir orang-orang merutinkannya. Inilah yang benar, bahawa salat 2 rakaat sebelum maghrib termasuk sunnah, namun ia tak termasuk sunnah rawatib. Jadi nak sembahyang qabliyah maghrib boleh, tapi dia tak termasuk sunnah rawatib. Dia tak termasuk sunnah rawatib. Disunahkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Jadi masuknya maghrib, salat tu 2 rakaat azan
apa tu 2 rakaat sebelum antara azan dan iqamah. Baik 2 rakaat ini termasuk sunat rawatib seperti pada waktu fajar dan zuhur, sehingga ia tidak perlu salat lagi. 2 rakaat ini termasuk sunnah rawatib. Atau saat dia duduk di masjid lalu kumandang azan selesai pada waktu salat asar dan isyak, maka disunnahkan untuk berdiri dan salat sunat 2 rakaat. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara 2 azan adanya salat. Jadi bagi beliau mengulanginya 3 kali. Pada kali yang 3 baginda bersabda, bagi siapa yang ingin. Yang ni siapa yang nak salat boleh lah, tak ada masalah. Antara 2 azan mesti boleh salat bagi siapa yang ingin. Syekh Ibn bin Baz rahimahullah berkata, disyariatkan bagi seorang muslim untuk melakukan salat 2 rakaat di antara 2 azan, baik itu termasuk salat sunat rawatib ataupun bukan, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 2 azan adanya salat. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali, dan pada kali yang ketiga atau pada kali yang ketiga baginda bersabda, bagi yang ingin. Ini berlaku umum untuk seluruh salat. Yang dimaksudkan dengan 2 azan adalah antara azan dan iqamah. Maka hadis ini dan hadis yang semakna dengannya menunjukkan syariat salat 2 rakaat antara 2 azan, salat rawatib fajar dan zuhur, salat sunnah rawatib fajar dan zuhur sudah mencukupi. Jadi berdasarkan hadis ini boleh salat untuk antara 2 iqamat. Walaupun dia tak ada sunat rawatib, boleh sekiranya dan dianggap sebagai sunnah yang mutlak lah, yang kita sebut ni. Baik. Jadi hadis ini dan hadis yang semakna dengannya menunjukkan syariat salat sunat 2 rakaat antara 2 azan, salat sunat rawatib fajar dan zuhur sudah mencukupi. Okey. Baik. Tidak diragukan bahawa 2 rakaat sebelum maghrib atau 2 azan ini bukanlah termasuk yang ditekankan muakkadah sebagaimana sunat-sunat rawatib. Salat 2 rakaat ini hendaknya terkadang ditinggalkan supaya tak jadinya rawatib. Oleh kerana itu, Nabi SAW berkata pada kali yang ketiga, bagi yang ingin. Dan baginda tidak ingin orang-orang merutinkannya. Kalau ikut sabda Nabi pun, Nabi bukan ajak supaya senantiasa melazimi. Tinggallah kadang-kadang sebab dia tak termasuk dalam rawatib, dan kita nak kekalkan status dia seperti mana yang Nabi SAW isyaratkan. Baik, sunnah yang keempat setelah isyak, setelah maghrib dimakruhkan tidur sebelum isyak. Jangan masuk maghrib nak tidur pula. Makruh tidur sebelum solat isyak. Lepas solat isyak tidurlah, tak apa. Hal ini berdasarkan hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyukai untuk mengakhirkan solat isyak. Bila tidak suka tidur sebelumnya dan berbincang-bincang setelah daripadanya. Nabi ni dia suka nak lewatkan solat isyak, tapi dia tak suka tidur sebelum isyak, dan dia tak suka juga sembang-sembang selepas solat isyak. Alasan kemakruhan tidur waktu maghrib atau sebelum isyak adalah kerana tidur waktu itu akan membuat solat isyak menjadi terlewat. Habislah antara waktu maghrib. Waktu maghrib dah habis. Cepat kita baca hari ni. Alhamdulillah. Sebab kita dah baca poin amalan-amalan sebelum ni, rawatib kita dah baca. Jadi banyak yang dah faham. Kita boleh teruskan saja dalam bab solat ataupun bersunnah berkaitan dengan waktu. Adapun waktu isyak ni panjang waktu dia ni. Ada beberapa amalan yang dibuat pada malam ni, termasuklah sebelum tidur. Daripada solat isyaknya, rawatibnya macam mana, zikirnya macam mana. Setelah daripada itu balik dengan keluarga pula macam mana, dan akhirnya solat nak tidurnya macam mana. Semua ni ada dalam waktu selepas daripada solat isyak. Oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira amalan setelah daripada solat isyak ni, amalan sunnah selepas isyak ni,
kita akan baca pada pertemuan kita yang akan datang. Tapi sebagaimana mukaddimah saya tadi, dan sebelum saya menutup, saya nak ulang balik bahawa di zaman ini ramai orang menampakkan zahir kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menghidupkan dan mengikuti sunnah baginda. Jadi dia tidak mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menamakan dia cinta tapi tak ikut sunnah Nabi. Ini bertentangan dengan apa yang kita faham, apa yang kita tahu para sahabat faham, bahawa mereka mencintai Nabi bukan sekadar retorika, bukan retorik, tapi mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar, sehingga akhirnya mereka mengamalkan sunnah-sunnah yang dibawa atau diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Akhirnya dia pegang dan dia amalkan sebagai rasa tanda cinta kepada Nabi. Kerana hakikat cinta adalah ittiba', macam kita sebut tadi. Ikut Nabi, itu paling utama. Jadi saya nak pesan kepada diri saya dan seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, usahakanlah agar diri kita ni berada di atas landasan Nabi lah. Apa yang Nabi ajar kita ikut, kita dengar, kita taat kepada perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, bila saat-saat kita akhir-akhir ni lusa, orang panggil sambutan lah, banyak sambutan Maulidur Rasul. Kita bukanlah tak nak terlibat, tapi kalau kita kata terlibat untuk cinta Nabi, kita ada cara yang tersendiri, bukan sendiri kita. Kita sudah ada cara yang kita fahami cara tersebut berdasarkan amalan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan para ulama Islam. Yang itulah yang kita nak ikut. Kita nak mencintai sebagaimana cintanya sahabat dan generasi salafus salih. Adapun dengan budaya hari ni, kita tengok nari, joget, zikir, baca qasidah dan sebagainya, melompat-lompat. Itu secara zahirnya nampak macam bertentangan lah dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita rasa ralak lah kalau kita nak kata kita cinta tapi kita tak ikut pun orang yang ajar kita, yang kita dakwa kita cinta kepada dia. Sebab Nabi sendiri yang kata, iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah kamu sifat mereka-reka dalam soal agama. Jadi khulasatul qaul, khulasanya kita doalah kepada Allah agar kita ni terpandu kepada cinta yang sejati, yang sebenar. Kerana dia bukan sekadar kita nak mencintai Nabi sahaja dah. Cinta yang kita nak bagi kepada Nabi, dia termasuk dalam cinta Allah. Dan cinta Allah dan Nabi ni, cinta Allah kemudian Nabi ni berada pada cinta yang tertinggi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita paling cinta pada Nabi. Tapi Allah Taala kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Ikut aku, ikut Nabi, ikut. Jadi ini tanda cinta. Sampai orang kadang mereka-reka selawat yang melampau di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang memberi kesembuhan, Nabi memberi kelapangan hati, Nabi mengeluarkan orang daripada sakit dan seumpama dengannya. Selawat-selawat yang kadang-kadang laras bahasa dia tu tidak layak untuk Nabi, kerana dia ada sifat ghulu atau melampau dalam memuja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kita ingatkan diri kita berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan saya nak jemput semua sahabat-sahabat fikir dan seterusnya, semua sekali. Kita baca bab-bab berkaitan dengan ni, kita quote hadis-hadis daripada Nabi SAW, dan kita petik ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Inilah yang menunjukkan bahawa bagaimana cinta yang sebenar. Bukan sekadar mendakwa dicinta, tapi sebenarnya tidak mencintai. Itu parah. Kita dakwa kita cinta Nabi, akhirat nanti Nabi mengakui kita sebagai umatnya dan memasukkan kita di kalangan mereka yang akan bertemu atau bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Baik, wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan sambung nanti pada ketujuh waktu Isyak ni, waktu Isyak. Ketujuh ni waktu Isyak. So saya tanda sini.
CD berapa ni? 15. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah ada rezeki kita sambung pula pada minggu hadapan. Dan istiqamahlah di atas sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah. Kita beramal walaupun sedikit menepati sunnah lebih baik daripada banyak yang menyelisihi sunnah. Kerana amalan yang menyelisihi sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, bukan sekadar kita nak buat, tapi apa yang Allah redha dan apa yang lebih menepati petunjuk dan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.